Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam video yang kedua untuk sesi PDPR 2.0. Okey, jadi sebelum kita start untuk teruskan dengan bab 5 selepas ni, jom kita sama-sama kita baca doa dulu sebelum kita belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah Al-Alim, please help me be good in mathematics so I can plus, minus, times and divide and be a better servant. Oh Allah Ar-Rahim, please help me be good in mathematics so I can use it to serve the ummah and follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi dalam video yang lepas kita dah belajar macam mana kita nak menentukan sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan juga sisi hipotenus bagi satu segitiga yang bersudut tegak. Jadi hari ini kita merujuk kepada tajuknya juga nisbah trigonometri. Jadi hari ini kita nak tengok 3 nisbah trigonometri beserta dengan namanya. Jom. Okey, 3 nisbah trigonometri itu kita boleh tulis. Yang pertama sekali kita kena kenal ialah nisbah antara sisi bertentangan kepada hipotenus. Nisbah kepada sisi bertentangan kepada hipotenus, kita boleh tulis dengan cara macam inilah. Sisi bertentangan bahagi hipotenus. Okay, nisbah ini kita namakan sebagai sinus. Sinus atau singkatannya sin. Sin. Okay. Jadi nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus ialah sinus. Ataupun singkatannya sin. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus. Okey, nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus dikenali sebagai cosinus. Cosinus ataupun dengan singkatannya cos. Cos. Okey, yang kedua ialah cosinus. Cosinus. Okey, dan yang terakhir sekali ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan. Nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan dikenali sebagai tangent. Tangent ataupun singkatannya kita boleh panggil tan. Tan. Okey, jadi yang ketiga ialah tangent. Tangent. Jadi inilah ketiga-tiga nisbah trigonometri. Yang pertama ialah sinus. Sinus ialah nisbah sisi bertentangan kepada hipotenus. Cosinus ialah nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenus. Dan juga tangent ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan. Okey, jadi sebenarnya dia ada tips macam mana nak ingat. Banyak tips, tapi yang boleh saya ajarkan, saya boleh kongsikan ialah saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, jadi saya akan share kongsikan dekat sebelah sini. Kalau nampak nanti, bolehlah sama-sama kita tengok. Okey, semula. Saya, sebab S kat sini. S. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Sinus sinus sama dengan tentang bahagi hipotenus. Cosinus sama dengan sebelah bahagi hipotenus. Dan tangent sama dengan tentang bahagi sebelah. Okey. Okay, now sekarang kita diberi satu segitiga bersudut tegak, segitiga PMN dengan satu sudut, iaitu sudut Y. Sekarang ni kita nak cari ataupun kita nak tentukan apakah sin, cos dan juga tangent bagi sudut Y ini. Okay, jadi kita tengok dulu yang first, iaitu kita nak mencari dia punya sin Y. Sin Y. Okay, sin Y. Okay.
sin Y. Y ni merujuk kepada sudut Y lah. Sudut Y. Jadi kita nak cari sin Y. Kita tahu yang sin ini merujuk kepada saya takut hantu. Iaitu tentang bahagi hipotenus. Jadi kita tahulah mana satu sisi yang bertentangan bagi sudut Y. Okey, sini Y, jadi yang bertentangan ialah sudut iaitu sisi PM. Okey, PM. PM bahagi hipotenus. Okey, mana satu garisan hipotenus bagi segitiga bersudut tegak ni? Okey, jadi kalau kita nampaklah garisan yang terpanjang sekali ialah sisi PN. Okey, jadi PN. Macam tu kita nak tentukan. Sin bagi sudut Y ialah nisbah PM kepada PN. Itu yang pertama, sin. Okey, yang kedua ialah cosinus. Cosinus bagi Y. Okey, yang kedua ialah cos. Cos Y. Kita nak cari cos Y. Cos, macam formula kita nak ingat tadi, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tengok. Kalau saya hantu, sebelah bahagi hipotenus. Okey, sebelah mana satu sisi bersebelahan bagi Y? Okey, Y kat sini. Tadi kalau bertentangan yang PM, maka bersebelahan ialah MN. Sisi MN. Okey, sisi bersebelahan ialah MN bahagi hipotenus. Hipotenus ialah PN. Okey, PN. Okey, selesai. Itu cara kita nak tentukan cosinus bagi sudut Y. Okey, yang terakhir sekali ialah tangent. Tangent. Tangent singkatannya tan. TAN. Okey, tangent. Okey, tangent ialah nisbah kepada sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan, ataupun formula kita nak ingat, tak takut sangat. Tak takut sangat. Okey, tentang bahagi sebelah. Okey, sisi bertentangan tadi kita dah cari dah. Sisi bertentangan bagi Y ialah sisi PM. PM. Okey, bahagi sebelah. Sisi bersebelahan bagi sudut Y ialah MN. MN. Okey, now kita dah dapat cari sin bagi sudut Y, cosinus bagi sudut Y, dan juga tangent bagi sudut Y. Jadi penulisan ni macam ginilah. Sin, kita kalau dalam persamaan kita selalunya akan gunakan singkatan sahaja. Kita akan tulis sin Y, cos Y, dan juga tangent. Mana tertinggal? Sekejap. Tangent bagi Y. Tangent Y ialah tentang bahagi sebelah PM bahagi MN. Okey, selesai. Macam gini cara macam mana kita nak tentukan sin, cos dan juga tangent bagi sesuatu sudut itu. Okey. Okey, sekarang ni dekat di hadapan kita ni ada 3 segitiga bersudut tegak dengan saiz sudut yang berbeza, dengan ketinggian yang berbeza, tetapi panjangnya sama. Ini panjang B, tetapi tingginya berbeza dengan ukuran A1, A2, A3. Dan disebabkan ukuran tingginya berbeza, of course lah, dia punya hipotenus pun akan berbeza, iaitu C1, C2, C3. Okay, dan diberi sudutnya berbeza-beza, meningkat. Okay, yang sudut segitiga yang pertama dia bagi sudut 30 darjah. Segitiga yang kedua dia bagi 45 darjah, dan segitiga yang ketiga dia bagi 60 darjah. Okey, jadi tadi kita dah tentukan macam mana nak tentukan sin, cos dan juga tangent, dan sekarang kita nak tahu apakah kesan perubahan kepada sudut-sudut ini. Okey, dia ada 3 lah. Okey, yang pertama, semakin besar suatu sudut tirus itu, kalau kita perhatikan kat sini 30, 45 dan juga 60, semakin besar sudut tirus itu, semakin besar nilai sinus, dan nilai itu akan menghampiri nilai 1. Okey,
semakin besar nilai sudut tirus, semakin besar nilai sinus dan dia akan menghampiri 1. Yang kedua, cosinus. Okey. Apabila suatu sudut itu semakin besar, suatu sudut tirus itu semakin kecil nilai cosinus dan nilai itu akan menghampiri nilai sifar. Dia terbaliklah dengan sinus. Kalau sinus dia semakin besar dan menghampiri 1, tetapi cosinus dia semakin kecil dan nilai itu menghampiri sifar. Okay. Dan yang ketiga ialah tangent. Okay. Semakin besar suatu sudut tirus itu, semakin besar dan nilai tangent juga akan menjadi semakin besar. Okay. Dia semakin besar lah, dia tak ada limit. Kalau sinus tadi dia limit dia sampai 1 saja. Tapi kalau tangent dia nilai dia besar lah. Mungkin boleh jadi yang sangat besar. Okay, dia bergantung kepada nilai sudut itu. Okay, itulah syarat dia. Beberapa maklumat yang awak perlu tahu apabila suatu sudut tirus itu berubah. Itulah perubahan suatu sudut tirus itu kepada nisbah trigonometri. Okay. Tetapi dia berbeza pula dengan segitiga bersudut tegak yang membesar dengan secara berkadaran. Contohnya dua segitiga ini. Kalau dua segitiga ini dia membesar secara berkadaran. Kalau kita tengok, sini 3, sini 9. Dia darab 3. 3 darab 3, 9. Lepas tu yang bawah pula kadarnya pun sama, membesar dengan kali 3, darab 3. Sini 4. 4 darab 3 jadi 12. Dan hipotenusnya 5 darab 3 jadi 15. Jadi dua segitiga ini, segitiga yang ni membesar dengan secara berkadaran daripada segitiga yang kecil ini. Dan kalau kita kira dia punya, kalau kita terkenal pasti nilai sin, cos dan juga tangent bagi sudut X ini, dan kita kenal pasti nilai sin, cos, tangent bagi sudut Y, dan kita akan bandingkan bahawa kedua-dua nilai sin, cos, tangent X dan juga Y ini adalah sama. Sebab apa? Kalau kita ikut logik lah, saiz sahaja berbeza tapi sudutnya tetap sama. Nilai sudutnya tetap sama. Cumanya saiz sahaja dia berbeza. Itu berbezalah dengan segitiga yang membesar secara berkadaran.